Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Inilah dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Inilah kata Syekh, kerana jikalau tiada baginya pengetahuan, sampai habis tadi tu, inilah dalil ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Kalau baca kitab ni nak cari inilah tu, cari jikalau. Sebab ni dia panggil dalil akal. Dalil akal ni dia guna kalau. Jikalau. Kena tengok di matan lah, dalam kurungan tu. Kerana jikalau tiada baginya pengetahuan yang boleh ketahui dengan akan satu perkara, nescaya tak dapat menghendaki dengan iradatnya akan suatu. Inilah dalil atas ada baginya Allah pengetahuan, ada baginya ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Dalil ada ni, dalil mesti ada, dalil wajib ada pengetahuan pada Allah. Sebab apa kita kata begitu? Sebab Syekh kata dan istihalah. Dalil bukan dalil wajib, dalil wujub. Wujub lain, wajib tu pengetahuan tu lah. Wajib tu pengetahuan tu wajib. Dalil wujud ni mesti pengetahuan, ada pengetahuan pada Allah, dan istihalah lawannya lawan pengetahuan. Yang ini tidaklah Allah bersifat dengan lawan pengetahuan, iaitulah jahil. Itu banyak kali dah saya sebut. Yang kesembilan, mana? 9. Yang kesembilan kudrah. Kudrat. Artinya, arti kudrah berkuasa Allah Ta'ala. Berkuasa. Ini terjemah yang paling tepat. Kalau kita nak kata Allah ni ada sifat, kita kena kata berkuasa. Pertama, kenapa Syekh mendahulukan sebut kudrat di atas iradat? Sedangkan tadi Syekh sebut, kalau kita tengok, kerana jikalau tiada pengetahuan, nescaya tak dapat menghendaki dengan iradat akan suatu, maka tak dapat ada alam ini dengan kudrat. Mana kalau kita tengok dia punya aturan itu, maknanya dia kena ilmu, iradat, kudrat. Tapi itu akal je, tartib akli dia panggil, tartib ta'akuli. Kalau kita tengok tu, dia mesti dia iradat dulu. Dan memang pun geologinya iradat tentu dulu, barunya kudrat laksana buat. Tapi di sini Syekh sebut ilmu, kemudian Syekh sebut kudrat, kemudian Syekh baru sebut iradat. Syekh sebut iradat kemudian pada tu. Kalau ikut peraturan ilmu, iradat, kudrat, dia kena tahu, lepas tahu dia tentu, lepas tentu dia buat. Itu. Jadi Syekh mendahului sebut kudrat ke atas iradat, sekalipun takluknya, berjalannya kerja kudrat itu terhenti di atas takluk iradat. Takluk kudrat terhenti di atas takluk iradat. Kudrat nak mencipta, itu dia bagi takluk. Kudrat nak mencipta, dia mesti terhenti di atas ketentuan iradat dulu. Iradat tentu baru kudrat nak buat.
Kalau kudrat buat tanpa iradat, kudrat buat dalam keadaan dia nyanyuk. Tuhan buat dalam keadaan dia benci, dia tak suka, dia tak tahu, dia buat. Ini tak boleh. Tak layak dia Allah. Walaupun takluk kudrat ini dia terhenti di atas takluk iradat, kerana melihat taksir, kesan kudrat ini terhadap mungkin lebih kuat daripada kesan iradat. Dan kita tengok, walaupun alam ni kita tengok semuanya hasil daripada ilmu dan kudrat dan iradat, tapi sebenarnya kita nampaknya tidak lain. Kita nampak hasil daripada kudrat. Sebab itu yang zahirnya. Walaupun tak boleh ada kita kalau Tuhan tak tentu, tak boleh ada kita kalau Tuhan tak mengetahui nak mencipta kita. Tapi oleh kerana memandang kepada taksir kudrat itu aqwa, lebih kuat daripada taksir iradat. Kerana iradat taksis, takluk dia taksis, iradat takluk dia taksir. Kita ni dipanggil asarullah, kesan-kesan daripada kudrat Allah SWT. Itu takut orang tanya. Saya sebut ni kabar ada yang pandai tanya. Tadi Ustaz sebut tadi, ilmu bila tidak ada ilmu, Tuhan tidak menentu, Tuhan tidak mencipta alam. Tiba-tiba Ustaz sebut ilmu dan kudrat, iradat tak belakang. Takut juga. Kita siap-siap pergi lah senjata pun. Orang tak bergaduh pun kan. Kesembilan, kudrat. Artinya berkuasa Allah Ta'ala. Berkuasa. Bukan berkuasa. Berkuasa tu dia panggil berkuasa tu dia panggil takluk. Takluk bagi kudrat. Allahu yaqdiru bi kudratih. Allah ya'lamu bi ilmih. Itu Allah berkuasa dengan berkuasa. Berkuasa tu dipanggil dengan makna ismi. Dia panggil ismi ni apa? Madalla ala zat. Isim ni dia menunjuk di atas zat. Yang duduk di zat ni ialah berkuasa. Berkuasa tak duduk di zat. Berkuasa ni panggil masdar. Masdar ni hadas. Hadas amrun i'tibari. Ni Nabi tahu kata ilmu ulama dulu. Saya pun takat tu boleh cerita. Kalau ulama dulu pada cerita tak tahu lagi. Lebih pada tu lagi. Hadas ni kerja. Duduk buat. Hadas ni dia amrun i'tibari, macam menumbuk. Maka mana kita nampak? Berkuasa kita tak nampak. Macam tukang berkuasa membuat rumah. Berkuasa tu kita tak nampak. Yang kita nampak dia dengan rumah, dengan papan, dengan penukul. Dia tu kita tak nampak pun. Berkuasa kita tak nampak. Tapi kita faham daripada hasil dia duduk ketuk, tengok dia duduk memanjat dan duduk memukul. Dalam keadaan gerak itu, harakat dan sakanat itu, gerak dan diam itu, kita panggil lah berkuasa. Tu panggil amrun i'tibari. I'tibar saja. Maktabarul muqtabir wa farradul farid. Ni dia panggil. Kita iktibar sahaja. Jadi kalau kita kata, kan sifat ma'ani ni kita kena faham ma'ani ni apa. Sifat yang menunjuk di atas sifat, mana sifat yang ada di dia. Sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala. Kita terjemah berkuasa. Berkuasa tu tak ada. Melihat bukan ada. Dan berkuasa itu maknanya bila sebut berkuasa, dia mesti kena sentiasa Tuhan kena buat. Sedangkan yang pasti yang kita nak, Tuhan sentiasa bersifat dengan berkuasa. Tak semesti Tuhan nak kena buat hari-hari. Walaupun memang Tuhan buat, tapi tak semesti tidak ada satu benda yang memaksa Tuhan untuk buat hari-hari. Untuk dia berkuasa, untuk berkuasa membuat satu. Memang dia Tuhan, dia maha berkuasa. Tapi bukan makna berkuasa tu dia mencipta setiap hari. Tidak. Tak semestinya begitu. Walaupun kalau kita kata Tuhan mencipta, tidak boleh ada sesuatu yang memaksa Allah. Sebab tu kalau kita terima berkuasa, dia menunjuk di atas satu. Berkuasa. Kalau kita kata Tuhan ni berkuasa satu, mana Tuhan ni berkuasa hanya satu. Sedangkan Tuhan ni berkuasa banyak. Allah Ta'ala berkuasa membuat ni, Allah berkuasa membuat ni. Tapi dengan satu berkuasa, barulah kena dengan wahdaniyat. Esa Allah pada sifat. Apa makna esa Allah pada sifat? Setiap sifat ma'ani Tuhan satu. Terjemah satu tu ma'ani terjemah dengan dengan ber. Silap. Terjemah dengan per kena tepat sekali. Cukup tepat. Berkuasa barulah lawan dia lemah.
Berkuasa lawannya tak berkuasa. Melihat lawannya tak melihat. Pelihat baru lawannya buta. Kan? Tu baru lawannya buta. Kalau tidak, orang yang tidur dia buta. Sebab apa? Sebab dia tidak melihat. Sedangkan kita tidak kata dia buta sebab dia ada pelihat. Cuma dia tutup mata. Kan? Ni lepas tu. Kalau nak berhujah dengan 100 wajah, saya boleh cerita ni kenapa diterjemah dengan per. Dan ini menunjuk di atas sifat. Kalau dia menunjuk di atas kerja sifat, dia panggil samaratu sifat. Atau ini dipanggil ta'alluq. Dia panggil ta'alluq. Itu. Berkuasa Allah iaitu sifat. Sifatun kan sifat. Sifat. Kalau sifatun jamak, sifat. Maknanya satu sifat yang sedia ada sifat tadi pada zatnya Allah. Dia duduk di Allah, duduk kat Tuhan. Yang sedia adanya pada zatnya Allah Ta'ala yang dengan dia. Dengan dia ni kena faham lah. Macam sebut tadi, yang dengan berkuasa tadi dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Ini dapat mengada ya Allah akan tiap-tiap mungkin. Dengan sifat kudrat ini Allah dapat bukan mana boleh tak boleh. Mana? Dengan makna padan. Dengan dia Allah dapat, bukan makna kalau tak ada kudrat dia tak boleh buat dah. Dengan dia lah padan dan boleh Tuhan mengadakan. Walaupun kalau Tuhan tak buat pun tak apa. Macam ikan sekilo RM1, saya ada RM1. Ada RM1 ni boleh dan patut padan saya membeli. Kalau saya tak beli pun tak apa. Yang penting saya boleh. Itu maksud dia. Kan? Yang dengan berkuasa tadi, Tuhan boleh mengada. Bukan dapat maknanya kalau tak ada Tuhan tak boleh buat. Bukan makna itu. Maknanya padan dan boleh. Macam walaupun dia tak buat pun tak ada masalah. Saya ada duit RM1, ikan ada sekilo. Saya ada hak untuk beli tak beli. Tapi yang pasti saya mampu membeli. Kalau saya tak beli pun tak ada masalah. Kalau saya beli pun boleh, tak beli pun maknanya dapat juga. Ini dia maksudnya dapat. Dapat ni maknanya murad dengan dapat, padan dan boleh mengadakan. Itu maksud dia. Padan dan boleh inilah yang dikatakan suluhi qadim. Kerana kudrat ni dia ada takluk suluhi qadim. Apa suluhi? Patut padan sedia kala dia boleh cipta kita. Patut padan sedia kala Tuhan boleh cipta kita ni. Adakah baby lahir hari ni Tuhan baru boleh mencipta? Tuhan baru tentu dan Tuhan baru tahu dan Tuhan baru maknanya Tuhan baru tahu dan Tuhan baru boleh mencipta. Bila sampai masanya, dah Tuhan boleh mencipta sedia kala. Cuma belum sampai masa. Itu. Ini makna padan. Dengan sebab Tuhan ada sifat berkuasa, dia boleh. Padan maknanya dapat, mana padan dan boleh. Itu kena faham lah. Sebab apa? Sebab dia ada sifat berkuasa. Cuma saya sebut tadi dah, isnad, sandarkan kuasa. Itu dia panggil isnad majazi. Sandarkan berkuasa itu kepada pekuasa. Sedangkan kuasa ni Allah. Tapi kita sandar kepada pekuasa isnad majazi. Sandar dengan jalan pinjam. Itu. Hak tu sedia kita nak cakap. Kalau dia marah, ni kenapa Tuhan nak berkuasa dengan pekuasa? Makan nasi kenyang, makan dengan sebab apa? Sebab apa kamu kenyang? Sebab makan nasi. Tak, sama je. Sama je. Siapa yang beri kenyang nasi kan Tuhan? Tu nak kena tu. Dia nampak kita tak betul. Yang dengan dia dapat mengadakan akan tiap-tiap mungkin. Dapat mengadakan tiap-tiap mungkin ni daripada tiada kepada ada. Dengan kudrat ini Allah dapat, ini boleh mengadakan mungkin
Ini daripada tiada kepada ada secara ittifaqan, secara muafakat ulama. Dia kudrat mengadakan mungkin, itu muafakat segala ulama. Dan meniadakan dia ni, meniadakan mungkin daripada ada kepada tiada, itu dia panggil khilafan, dengan jalan berselisih ulama. Allah mencipta, menjadi mungkin, menjadikan mungkin itu, mencipta itu tidak ada khilaf ulama, perselisihan ulama. Tapi mentiadakan mungkin itu ada khilaf ulama. Mentiada ni bagi tak ada, bagi jadi tak ada. Abu Hasan Syadili kata tak perlu kudrat bagi tiada dah. Cuma bagi mati tu memang kudrat bagi mati, tapi tak perlu buat bagi tiada. Macam kita dulu memang tak ada, puing seketui ada. Tapi bila dah ada, nak bagi tiada tak perlu kena buat. Nampak? Situ dia saya kata. Dan meniadakan ini daripada wujud kepada tiada, khilafan dengan secara khilaf ulama. Abu Hasan Syadili tak perlu dah. Ulama buat misal, kalau macam api tu, sumbu tu, bila habis dia punya minyak, sampai masanya, pom, terpadam lah. Sampai time dia, pom, terpadam. Dengan ketentuan Tuhan lah, mati. Tak perlu kena pergi buat. Buat bagi mati, tak perlu buat. Kan? Kalau tak ada, bagi jadi ada semua. Kek kita nak bagi tiada, mana boleh kita duk onyok-onyok tiba hilang. Dia kena tok dan sun sampah. Kan? Tu ada ulama khilaf. Di situ ada khilaf. Tapi majoriti ulama dak, Tuhan buat juga. Tuhan buat juga bagi tiada. Tapi buat dengan mana Tuhan buat satu benda mau, pom masuk dekat dia, pam mati. Itu maknanya meniadakan. Bukan meniadakan tu konyok-konyok tiba-tiba hilang. Kan? Nak sebut je ni konyok-konyok ni. Kan? Ambil kata konyok-konyok. Tu. Jadi situ sebenarnya khilaf ulama. Tapi Allah mencipta dengan kudratnya tadi itu semua ulama kata ya, Tuhan mencipta. Tapi meniadakan itu tak perlu buat. Tak perlu kudrat buat. Maknanya bagi hilang asbab hidup. Bagi Allah tarik asbab hidup. Kalau asbab terpadam api, habis minyak, pom, habis dah. Itu asbab hidup. Ini di Abu Hasan Syadili. Kata ulama tak Tuhan buat. Kenapa? Allazi khalaqal mauta wal hayat. Kemana? Tuhan yang mencipta. Allazi khalaqal mauta, Tuhan yang mencipta maut dan hayat. Aku cipta mati, aku cipta hayat. Habis. Situ yang kemas itu. Sebab tu kita bukan dengan makna Abu Hasan Syadili. Bila kita tanya, kamu ni akidah apa Abu Hasan Syadili? Bukan dengan makna kita ikut semua. Ini dalil bukti kita ni bukan ikut buta tuli Abu Hasan Syadili. Ada dalam masalah tauhid ni kita tak ikut dia berlama. Tapi kalau kita tanya, kami akidah Abu Hasan Syadili, maknanya kita tidak ada sifat ta'assub. Itu nak beritahu kita tak ada ta'assub. Dan kita bukan pegang asal Asy'ari itu betul-betul. Cuma kita berpandu dia aja, ikut dia. Kalau jalannya kita tak ikut, kita tak ikut. Ini terus terang. Bukan kita ikut buta tuli. Ini pengikut Abu Hasan Syadili. Kadang-kadang ini Abu Hasan Syadili kata begini, kenapa kamu tak ikut? Kadang masalah ibanah mereka bergaduh. Tapi kita tak mau cerita dalam masalah ibanah. Kita ibanah. Abu Hasan Syadili kata dia tolak takwil. Dia tak kira lah tipu tak tipu. Kenapa duk memaksa kita ikut Abu Hasan Syadili? Sedangkan kamu tak bagi taklid ulama. Di situ jadi hero pula. Dia jadi hero pula. Kenapa tak ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata tak sampai pahala kepada si mati. Saya tanya, kenapa kamu jadi hero Syafi'i pula lah? Kami bukan ta'assub, kami bukan mengikut Syafi'i, ikut buta tuli. Hanya berpandu ikut jalan dia. Kalau ada benda yang dalam fiqh kita tak ikut Syafi'i pun. Tapi kalau ditanya mazhab Syafi'i, Abu Hasan Syadili, wujud tadi bilang sebagai sifat. Kalau dia maknawi tak ada. Dia Abu Hasan Syadili 13 je. Kaum dia tak ada. Kalam di Abu Hasan Syadili tak ada huruf, tak ada besar. Tu. Nanti akan datang. Banyak pendapat Abu Hasan Syadili yang kita tak pakai. Tapi kalau ditanya, kamu ni ikut siapa? Abu Hasan Asy'ari. Tak ada salah. Kita bukan ta'assub. Jangan duk memasal kita. Lah ni kalau duk usaha kata ibanah tu memang kita akhir apa ni. Kami bukan ikut Abu Hasan Syadili buta tuli. Kami ikut kebanyakan. Kalau kita terimalah pendapat dia, kami ikut kebanyakan pendapat yang lain. Kalau hak tu kalau betul pun, kenapa kamu suka ikut dia? Sedangkan kamu kata tak boleh ikut ulama.
Dia ni suruh duk memaksa kami ikut Abu Hasan Syari. Senang nak kali buat ni. Kan? Nah, saya jawab senang. Sejak bila jadi hero Abu Hasan Syari ni? Jadi hero pula. Oh, ni Abu Hasan Syari sendiri mentakwil, tidak menakwil dalam ibadah. Kan? Kenapa kamu tidak mengikut Abu Hasan Syari? Ya, pasal kita sedang ditakwil ta'assub. Dan kita tak ta'assub. Banyak. Dalam mazhab Syafi'i ada yang kita tak pakai macam ni. Kita tak pakai dah. Tapi kita tetap mengaku kita ni Asy-Syafi'i. Itu Abu Hasan Syari. Abu Hasan Syari, Tuhan tak perlu mentiadakan benda ada, membagi tiada, tak. Kerat asbab wujud. Habis, buang nyawa, mati ya. Bukan nak kena buat. Buat ni benda hak tak ada, kepada ada tu buatlah. Mentiada, benda tu ada, mentiada apa lagi? Kalau Tuhan bagi mati pun ada benda tu. Kalau Tuhan bagi mati, kita ni adalah ada. Cuma nyawa tidak ada. Itu saja. Tapi oleh kerana banyak kan apa dia ni? Ulama-ulama terdahulu mengatakan tak, Tuhan buat kerana allazi khalaqal mauta wal hayat. Tuhan mencipta hidup, Tuhan mencipta mati. Tuhan mencipta. Bila kata mencipta, mesti benda tu benda yang lain. Maknanya mencipta dengan apa? Dengan kudrat. Situ. Yang dengan dia dapat mengadakan tiap-tiap mungkin, yakni daripada tiada kepada ada secara muafakat ulama, dan meniadakan dia ni meniadakan mungkin daripada ada kepada tiada secara khilaf ulama. Itu. Bila sebut dapat mengada ni, dapat ni lah yang Arab panggil suluhi. Sebab tu kitab Baqarah ni dia tak sebut sangat suluhi, tanjizi, qadin ni. Tapi dia sebut secara isyarat. Dia terjemah dapat tu, tu suluhi lah. Kata Baqarah ni, kita nak baca cara mudah dia pun mudah, kita nak baca cara payah dia payah. Kalau cara mudah, aku tak erti suluhi, qadin, tanjizi ni. Kalau baca Baqarah dia tak sebut. Baca Tuhan dapat mengadakan. Tapi kalau kita nak payah, dapat itu pun makna dapat mengadakan, dan sebut pula tiap-tiap mungkin. Kalau kita tengok realiti yang ada ni, wakil ni, adakah semua mungkin Tuhan cipta? Tidak. Sebab tu ada orang tu anak dia 5, ada anak dia 10. Kenapa tak semua 10? Dan boleh tak Allah cipta kita ni anak 1000? Boleh. Kalau kiranya boleh. Tapi kenapa kita lihat sekarang ni tak banyak? Tuhan boleh cipta tak sampailah ke langit 7 manusia? Boleh. Tapi nisbah tanjizi qad hadis, pelaksanaan yang baru, Tuhan tak pilih semua. Di sini dalil dengan dia Tuhan dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Dia sebut tiap-tiap mungkin nisbah suluhi. Kalau suluhi qadim, patut padan, Tuhan boleh mencipta kita ni anak 1 juta. Tuhan boleh mencipta macam saya ni 1 juta, lebih pada 1 juta. Tuhan boleh mencipta tuan-tuan semua ni semacam 1 juta. Tuhan boleh buat. Tapi Tuhan pilih. Pilih ni dah tanjizi hadis. Sebab tu ini yang penting kita kena tahu ta'alluq. Takluk ni cukup penting. Yang sebut takluk ni. Tak erti takluk. Saat ni ada cerita banyak dah ni. Kita tak erti takluk, kadang-kadang boleh bawa pada wasak akidah kita. Ni yang sebut takluk. Takluk ni fungsi, kerja, tugas. Apa yang sifat tadi, hadap dan tuju, yang dia fokus. Itu dia panggil takluk. Itu suluhi qadim. Suluhi qadim ni dia panggil takluk kudrat suluhi qadim. Maknanya patut padan pada sedia kala Allah mencipta dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Kalau kata pada azali, Tuhan patut padan sedia kala mencipta tiap-tiap mungkin. Dia bukan takluk tanjih hadis. Takluk tanjih hadis, Tuhan mencipta dan meniada bil fi'li, dia panggil, dengan jalan langsung. Mana Tuhan buat terus, itu dipanggil bil fi'li. Kalau bil fi'li, bukan semua Tuhan buat, kan? Tuhan hanya pilih saja. Tapi kalau suluhi, Tuhan boleh cipta manusia ni sampai ke langit 7, penuh padat. Kita tahu mana itu isyarat kepada takluk suluhi qadim? Kerana Syekh kata dapat, yang Arab kata yata'atta, kudratun yata'atta, yang mungkin biha, dengan sifat tadi.
Dan bila sebut dengan tiap-tiap mungkin, itu juga memberitahu itu takluk sulhi qadim. Sebab kalau takluk tanjizi hadis, bukan semua mungkin Tuhan cipta, bahkan Tuhan memilih. Itu. Ini dia nak ke payah sekarang. Itu. Yang sedia. Dia bila sebut sedia ni qadim. Bahasa Arab dia panggil qadim. Syekh sebut sedia ni, dia nak menolak pendapat puak Karramiyah. Ada puak Karramiyah yang mengatakan sifat iradat Tuhan ni baru. Tuhan cipta. Oleh kerana Tuhan nak menentu dia, bahasa dia ni, aku nak bagi anak dia ni 3 orang. Dia bagi 3 orang. Itu puak Karramiyah. Asalnya Tuhan tak tahu apa pun, atau mungkin Tuhan nak tentu 2. Ni kesian juga dekat dia. Tuhan kesian. Dia ni aku bagi 3 baru tentu. Puak Karramiyah, iradat ni baru. Kita tak. Memang Tuhan nak bagi 3. Dulu asal 2, tiba-tiba main ujung-ujung dapat seorang lagi. Tu bukan Tuhan baru nak pilih, azali lagi dah. Qadim Tuhan dah tentu. Ini panggil suluhi qadim. Sebab tu dia panggil tanjizi hadis bila Tuhan buat suluhi qadim. Maknanya kira patut padan sedia kala. Kita ni kalau kira takluk suluhi qadim, kita patut jadi raja. Kita patut jadi raja. Tapi kira tanjizi hadis, tak. Kita tak jadi raja. Tapi sama ya. Yang raja tak jadi cikgu, tak jadi pesyarah. Sama ya. Ke-10 irad. Itu. Jadi kudrat. Dia nak tolak Karramiyah. Puak Karramiyah mengatakan Tuhan tidak ada ni. Itu makna sedia. Bagi mereka iradat dan juga begitu juga kudrat, bagi mereka bahu. Dengan dia dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Ini panggil takluk sulhi qadim. Tiap-tiap mungkin dan meniadakan. Dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Dia bila sebut mengada, kalau kita tengok di mengada saja, itu takluk tanjizi hadis. Kalau kita tengok di meniadakan saja, itu pun tanjizi hadis. Tapi bila dia pelaga dengan dapat, itu suluhi. Nampak? Dapat mengada, suluhi qadim. Mengada, tanjizi hadis. Itu. Dia kena bagi susah sikit lah. Yang lebih senang-senang tak payah saya datang. Itu. Atas sekira-kira berbetulan dengan takluk iradat. Berbetulan, bertepatan dengan takluk iradat. Itu. Kita tengok di luar sikit. Qauluhum atas sekira-kira berbetulan dengan takluk iradat. Ya Allah. Maka jika takluk iradat dengan mengadakan sesuatu pada hari Jumaat, umpamanya lah, takluk iradat dengan mengadakan sesuatu pada hari Jumaat umpamanya, mana kudrat nak bagi jadi dia ke hari Jumaat, mengadalah ya Allah dengan kudratnya akan sesuatu tadi padanya pada hari Jumaat. Tiada terdahulu atasnya atas hari Jumaat, dan tiada kemudian daripada hari Jumaat. Tak akan jadi hari Khamis, tak akan jadi hari Sabtu. Itu betul dah. Maka dengan ini huraian, nyata salah perkataan mereka yang berkata mengada Allah akan sekalian perkara dengan sekalipun, bahkan dengan kalimah kun pun tidak, hanya dengan kudratnya Allah jua. Wallahu a'lam.
Kalau Tuhan mencipta dengan silikon, tak ada istilah menentu ni. Menentu hari Jumaat, menentu hari Khamis. Kalau Tuhan cipta hari Jumaat, semua hari Jumaat. Semua hari Jumaat. Tu pelik pendapat tu. Dah ni macam-macam pendapat pelik-pelik. Tu. Cukup pelik-pelik dari pendapat-pendapat. Berani orang lain ni, berani. Macam-macam patung. Kau belah kami utara tu macam-macam. Kedah nak tenggelam lah. Kampung Kedah tu minyak elok nak tenggelam. Nak bawa. Macam-macam patung. Pilar ipin naik atas bukit tu. Kedah nak tenggelam. Itu. Dapat mengadakan tiap-tiap mungkin dan menyediakan dia atas. Mengada dan meniada itu dia panggil takluk. Mengada dan meniada atas sekira-kira berbetulan, bertepatan dengan takluk iradatnya. Kalau iradat nak tentu hari itulah, dia tak boleh dengan hari lain. Kalau iradat nak tentu hitam, kudrat tak boleh buat hitam. Mesti kudrat akan buat hitam juga. Kalau Tuhan berbetulan, Tuhan kena dia hitam. Berbetulan, bahasa kampung, selorong. Satu lorong dengan kudrat, dengan kehendak iradat. Kudrat buat macam tu, semacam mana iradat nak macam tu. Tu. Macam mana ilmu tahu macam tu. Begitu. Dia berkait-kait itu, dia panggil ta'akuli. Selorong. Begitu terjemah tu, bahasa mana? Selorong. Mungkin ni apa dia? Mungkin ni mastawa ilaihi kullum minal wujud wal adam. Mastawa, ma istawa ilaihi kullum minal wujud wal adam. Suatu yang sama aja. Dia ni sama saja. Nak ada dan tiada. Ada pun boleh, tiada pun boleh. Dia boleh ada, boleh tiada. Dia bukan wajib dan bukan mustahil. Kalau wajib, dia mesti ada. Kalau mustahil, dia mesti tiada. Lain daripada tu maknanya boleh ada, boleh tiada. Inilah mungkin. Kena faham itu. Hak wajib ada tu Allah dan sifat dia. Hak mustahil ada isterinya dan anaknya. Itu tak boleh ada sama sekali. Jadi mungkin ni hak bukan wajib, hak bukan mustahil. Kalau wajib, dia mesti ada. Hak mustahil, dia mesti tiada. Kita ni boleh ada, boleh tiada. Sebab tu bila sebut kudrat bertakluk dengan benda mungkin, dia tak bertakluk dengan benda yang wajib dan mustahil. Tak bertakluk di maknanya kudrat tidak hadap dan tuju dan bertugas ataupun mencipta benda-benda yang wajib dan benda yang mustahil. Dia hanya tumpu dan tuju. Dia panggil tawajuh kepada benda mungkin. Sebab tu kalau kita tanya, Allah boleh tak mencipta dia satu lagi? Mencipta Tuhan lain? Tak boleh. Sebab apa? Kudrat tidak buat benda wajib. Kerana Tuhan ni, dia ni mesti wajib. Dia tak akan mencipta. Boleh tak Tuhan mentokok tambahkan cipta apa yang dia ada sekarang? Tak boleh. Sebab kudrat tak boleh buat benda yang wajib. Tak boleh tak Allah mencipta isteri untuk dia? Isteri ni mustahil tak? Mustahil. Tak boleh. Kudrat tak buat benda mustahil. Boleh tak kudrat mencipta anak untuknya? Allah mencipta anak? Tak boleh. Sebab apa? Kudrat tidak buat anak. Kudrat tidak tumpu dan tawajuh kepada anak. Bukan takluknya, bukan tugasnya. Ini takluk, kena faham. Inilah punca bila kata Tuhan boleh tak mencipta anak? Boleh. Ini siapa kata? Ibn Hazmi dalam Al-Milal wal Mihal. Ada sebut Ibn Hazmi pernah kata, bila ditanya boleh tak Allah mencipta anak, dia kata boleh. Boleh. Ni bila kita tak faham takluk, tu Ibn Hazmi. Bila kita tak faham takluk, tugas kudrat. Ini penting kita belajar ilmu tauhid. Ni tak ada cerita ni. Tak ada sebut jelas dalam Quran.
Tapi bila orang tanya lam yalid wa lam yulad, nak jawab tak boleh. Tuhan tidak beranak, tidak diperanak. Kita kata boleh dengan sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa segala-galanya. Tapi bila kita tengok ayat lam yalid wa lam yulad ni, wajib Tuhan tak beranak. Bila Tuhan kata aku tak beranak, aku tidak beranak dan tidak diperanak, wajib. Tu. Bila itu bukan tugasnya, kita tidak boleh kata lemah. Kalau itu Tuhan lemah, dah tak lemah. Sehingga ada ustaz, ada anak murid tanya ni, anak murid ni bukan lain ni, bukan dia nak jatuh ustaz dia ya. Kan? Ustaz boleh tak Tuhan mematikan dia? Tak mengaji mampu kita. Tuhan berkuasa segala-galanya. Boleh tak Allah mematikan dia? Dia tersentak kat situ. Nak kata tak boleh, tadi ustaz kata Tuhan berkuasa segala-galanya. Nak kata boleh, kalau itu Tuhan boleh mati. Dia nak kenal ustaz dah. Tu. Boleh kita kata lemah? Kalau ustaz tu nak kata Tuhan tak boleh buat. Tuhan tak boleh buat isi untuk dia, ataupun Tuhan tak boleh, tidak boleh mematikan diri dia. Tak salah. Buat apa? Bukan kerja kudrat dia. Hari ini yang penting kita sabitkan sifat. Kalau kita sabitkan, tidak menyabitkan sifat, tak mengatakan Tuhan ni ada sifat, kita apa? Tuhan tidak boleh Tuhan tidak boleh mematikan dia. Dah. Itu kerja sifat. Kenapa Tuhan tidak mencipta anak? Karena kudrat tidak menghadap, atau bukan kerja kudrat. Takkan kita kata kenapa Tuhan tidak menghadap? Karena bukan kerja Tuhan. Tak. Kita tak boleh sandar kat Tuhan. Karena bukan kerja dia. Bukan takluk kudrat dia. Bukan fungsi dia kot situ. Fungsi kudrat Tuhan bukan kot benda wajib dan mustahil. Itu kena faham. Adakah lemah? Tak lemah. Kalau bukan kerja dia, tak lemah. Selalu saya ulang banyak kali. Biar berulang tak apa. Kalau bukan kerja dia, dia tak buat, tak lemah. Beruk kerja dia naik pokok, kata dia naik pokok tu memang lemah. Tapi kita suruh buaya naik pokok mana boleh. Kita suruh gajah naik pokok. Gajah tak boleh naik pokok. Adakah gajah tu lemah? Tak lemah. Kalau kita suruh gajah naik juga, ni hang dah buat apa ni? Ni gajah ni punya bodoh, tak mau naik pokok. Kita yang bodoh. Kalau gajah tu boleh cakap, hang yang bodoh bukan aku. Bukan kerja aku naik pokok. Kerja aku tolak pokok boleh. Itu kerja gajah. Kalau beruk tak boleh naik, suruh lah. Beruk tu dah tengok pula hak pergi sekolah tak pergi sekolah. Beruk tu dia ada sekolah di Kelantan. Sekolah beruk ada di belah Bacok. Siapa yang nak bagi beruk dia pandai naik pokok, kena pergi hantar di belah Bacok, ada tempat sekolah beruk. Keluar universiti sekolah tu, pandai naik ambil nyong. Tak nyong Kelantan. Dia ada untuk latih beruk. Lemah ke gajah tak boleh naik pokok? Tak boleh. Kita suruh telinga makan. Usah gila. Nyambuk buah nasi kat telinga. Telinga tak mau makan. Adakah telinga tu lemah, dia tak boleh makan? Bukan. Bila mulut tak boleh makan, itu lemah. Sebab apa? Fungsi mulut makan. Itu takluk. Takluk mulut makan. Takluk telinga mendengar. Kita pergi letak bukan muta'alak dia, tempat dia. Mana kita letak nasi dekat telinga? Kita pergi letak radio kat mulut. Suruh mulut dengar. Kita gila. Kalau kudrat tidak buat, dia tidak buat anak, dia tidak boleh buat anak, tidak boleh buat isteri, tak ada lemah sebab bukan kerja dia. Bukan fungsinya, bukan takluknya. Ini penting kita menyabitkan sifat. Lepas tu yang ulama nak menyabitkan sifat juga. Kadang baru kita mudah faham. Lepas tu kadang-kadang dengan kita jahil, dengan takluk, kadang jadi sesat. Jadi sesat tak jadi sesat mana? Tuhan boleh cipta anak. Tidak, Tuhan lemah. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa di atas setiap sesuatu. Dia faham ayat itu. Dia tak faham yang lain. Ayat yang lain pula. Allahu akbar. Ni kita takut. Kita takut kita pun masuk dalam yang tak faham. Kadang kita faham ni, kita tak faham yang lain. Dia ni pula faham. Dia faham, kita tak faham. Masing-masing kena tolong menolong. Itu dia panggil mungkin. Benda boleh ada dan dipanggil juga jaiz. Tu pun dia juga. Boleh dipanggil jaiz pada ketika itu, boleh juga dipanggil mungkin.
Bila dia tak wajib, bila dia tak mustahil, jaiz lah nama dia. Pada ketika tu boleh kita panggil mungkin, boleh kita panggil jaiz. Kita boleh panggil makhluk tapi tak kena tempat. Bukan lorong dia, dia kena pergi tempat tu. Bila sebut bab cipta-cipta, boleh cipta makhluk. Pada masa ni, bila dia mencipta mungkin, dia kena urai kat situ. Jaiz pun boleh dalam masa ni. Berbetulan dengan takluk iradat Tuhan, dan iaitu itu takluk iradat Tuhan itu menghendakinya Allah dan menentunya Allah dengan iradat akan mungkin. Itu dia kan. Dan iaitu menghendakinya, menentunya dengan dia akan dia. Ni yang tutup kitab lari. Tutup kitab lari tu. Minggu depan saya sakit perut. Ni saya tak datang, sakit perut selama setahun. Tu. Dan iaitu menghendakinya dan menentunya dengan dia akan dia. Saya jadi macam ni, saya syok. Biar kitab kena buat macam tu, baru dia nak mengaji. Baru dia berasa nak belajar. Kalau hak mudah tak payah belajar. Kalau kitab yang mudah, hak rumi-rumi tu, pelik kalau minta saya mengajar kitab tu. Dan atas katil boleh baca. Boleh baca. Ulama dulu sengaja buat bagi payah, supaya kita ni nak belajar kitab dia. Sengaja dia usaha bagi pelik-pelik. Bukan ulama dulu tak pandai nak buat bagi mudah-mudah. Cuma kita lah ni al-mulakhas. Kitab semua wadih, nahwu wadih, fiqh wadih, semua wadih. Lepas tu kan pakat tak belajar, pakat tak mengaji belakang. Guru dia sendirilah kadang syaitan menjadi tu guru dia. Tu saya semua wadih dia tak. Wadih. Nak kata koman sangat kita ni. Ngaji semua nak wadih lah kau. Biar mengaji hak rumi. Dan iaitu takluk iradatnya Allah, menghendakinya Allah, menghendakinya Allah. Dan menentunya Allah dengan iradat akan mungkin. Menentu tadi ini dengan kelakuan, yakni dengan setengah daripada kelakuan yang berlawanan. Kelakuan yang berlawanan ni yang saya sebut dululah. Mungkin mutaqabilat, kelakuan sifat-sifat perkara, kelakuan dan sifat tadi, perkara-perkara yang berlawanan. Perkara tu masuk sifat, masuk masa, masuk qadar. Nanti akan Syekh akan sebut. Dia panggil al-mumkinatul mutaqabilatu. Mungkin mutaqabilat. Tuhan tentu dengan mana-mana, dengan kelakuan ni, dengan setengah kelakuan. Maksud dengan kelakuan, dengan setengah kelakuan, bukan semua, dengan setengah. Kelakuan tu masuk hitam, masuk putih, masuk macam-macam warna. Tapi dengan setengah saja. Kalau Tuhan tentu hitam, tidak putih. Kalau Tuhan tentu putih, tidak hitam. Macam Syekh sebut lepas. Yang berlawan-lawanan yang lagi akan datang sebutnya. Saya pun tak mau sebut lagi, sebab nanti dia nak sebut satu-satu. Mustahil lawannya, mustahil lawannya, lawan kudrat, yaitu lemah. Lemah ni mustahil. Kenapa mustahil? Kerana jikalau lemahnya Allah Ta'ala daripada apa-apa alam, daripada apa-apa alam, daripada memberi bekas apa-apa alam. Apa-apa alam ini sama ada kecil atau besar, atau dengan apa bentuk keadaan pun, mustahil Tuhan lemah daripada apa-apa, daripada memberi bekas atau mencipta apa-apa alam.
Tapi terjemah memberi bekas lebih baik. Memberi bekas masuk mencipta, masuk meniada, memberi mati. Dia umum lagi memberi bekas ni. Kalau daripada menjadikan apa-apa, kalau itu meniada, lebih baik daripada memberi bekas apa-apa alam. Apa-apa alam maknanya apa jenis alam, yang kecil atau besar. Kalau Tuhan lemah, nescaya tiada ada ia apa-apa alam. Kalau Tuhan lemah daripada mencipta apa-apa alam, nescaya tidak adalah apa-apa alam ini. Kalau tidak ada apa-apa alam, itu bohong. Apa-apa alam ini mana-mana alam. Itu apa-apa alam. Nescaya tiada ada ia apa-apa alam. Dan lazim daripadanya, ni mesti daripadanya, daripada lemah itu. Kalau Tuhan lemah, oleh tak dapat ada alam ini semuanya. Kalau kita kata alam ini tak dapat ada, alam ini tiada, sudah pasti kita bohong. Sebab kita ini juga termasuk nama alam. Apa alam? Kullu ma siwallah, setiap yang lain daripada Allah, wa sifatihi, dan sifat Allah, itu dia panggil alam. Nescaya tidak boleh ada alam ini semuanya. Kerana apa? Kerana bersamaan sekalian alam pada imkan. Kerana bersamaan sekalian alam pada imkan. Kalau Tuhan lemah daripada mencipta apa-apa alam, nescaya dia tidak boleh mencipta alam ini. Kalau dia lemah satu je, baik contoh kita kata, tak, memanglah Tuhan boleh mencipta alam, tapi ada sebahagian dia tak boleh. Kan hak yang dia tak boleh tu alam tak? Kita tanya dulu, alam tak? Alam lah. Hak yang dia boleh cipta tu alam juga. Alam juga. Tak tahuan cakap ni. Kalau orang pandai dia kata tak tahuan lah. Ni dia kata tahu ni, Tuhan bukan boleh cipta semua. Kan? Tuhan bukan boleh buat semua. Itu. Nak tanya hak dia boleh buat ni tak boleh buat tu alam kat semua tu? Semua tu alam belaka lah. Kalau semua tu namanya alam, kenapa dia boleh buat setengah, tak boleh buat setengah? Kalau dia tak boleh buat sikit, semua dia tak boleh buat. Kalau dia boleh buat sikit, semua dia boleh buat. Sebab apa? Semuanya nama alam. Sebab alam semuanya sama pada nama imkan. Ni satu nak kena cerita. Imkan ni mungkin lah. Mungkin tu diri kita ni lah mungkin. Imkan tu sifat dia. Kenapa kita ni mungkin? Kerana imkan. Tu dia punya imkan ni sifat. Macam munafik sifat dia nifak. Kafir sifat dia ni kufur. Tu kita ni sifat kita ni imkan. Bila kita ni imkan, maka kita ni namanya mungkin. Oleh kerana imkan ada di kita. Imkan ni maknanya kita terjemah bahasa kita pun kepada Arab juga mungkin. Kita dah tak ada bahasa. Bahasa kita tak pun nak cukup. Asal bahasa Arab ni imkan ni apa dia? Imkan dalam bahasa Arab, dia kadang-kadang sebut dalam bahasa Arab lebih faham daripada Melayu. Ayyakuna syai' tastawi nisbatul wujud wal adam ilaih. Ayyakuna syai' bihaitsu tastawi nisbatul wujud wal adam ilaih. Imkan ni bahawa suatu itu sekira-kira sama je, nak nisbah ada dan tiada kepadanya sama. Kita nak nisbah dia kepada ada pun boleh, nak nisbah kepada tiada pun boleh. Nak kata dia ada pun boleh, nak kata dia tiada pun boleh. Dia boleh ada, boleh tiada. Bila dia ada sifat begitu, maka dia nama mungkin. Tapi bahasa kita imkan tu mungkin, mungkin tu imkan lah. Kalau kita cakap mudah kampungnya. Kerana sekiranya alam ni mungkin. Senang kita dapat cakap begitu. Tapi ulama dulu kitab dia jaga Arab.
Kerana persamaan sekalian alam pada imkan. Imkan pada boleh ada, boleh tiada. Semua sama. Kalau benda tu boleh ada, boleh tiada, lalu Tuhan mengadakan dia, kenapa boleh benda ni boleh ada, boleh tiada? Tuhan tidak boleh mengadakan dia. Kan pelik tu. Benda itu boleh ada, boleh tiada, lalu Tuhan mengadakan dia. Benda tu boleh ada, boleh tiada, tapi Tuhan tidak boleh mengadakan. Itu tak boleh. Ini kata bersamaan sekalian alam. Macam kita kata batu banyak ketul. Kalau kita kata Tuhan lemah daripada mencipta satu ketul, daripada yang banyak itu, nescaya Tuhan lemah juga ke semuanya. Sebab apa? Kerana semuanya dikatakan batu. Kalau Tuhan tidak boleh mencipta satu besi, nescaya Tuhan tidak boleh mencipta mana-mana besi. Sebab apa? Sebab nama tu besi. Tapi kalau Tuhan boleh cipta besi, dia boleh cipta besi yang lain. Bohong kalau Tuhan boleh cipta besi ni, tidak boleh cipta besi yang lain. Cuma yang tak ada semua tu dengan sebab Tuhan tak pilih. Itu. Ini yang paling imkan. Dia kita ni, sebab apa kita ni nama, sebab apa kita ni baharu, sebab apa kita ni makhluk, kita ni bukan Tuhan. Kerana di kita ni ada dua sifat, imkan. Imkan dan hudus. Kita ni ada dua. Ini yang menyebabkan kita ni bukan Tuhan dan kita ni lemah. Pertama, imkan. Imkan ni boleh ada, boleh tiada. Hudus, ada kita dulunya tiada. Ada yang didahului tiada. Ada dia didahului tiada. Mana dia tiada dulu kemudian ada, itu dia panggil hudus. Dan ada dia boleh ada, boleh tiada, itu dia panggil imkan. Sebab dua ini ada kat kita, kita ni bukan Tuhan. Semuanya alam ini imkan, dan tiada ada alam itu menyalahi wakil. Kita kata alam ini tiada, menyalahi wakil, menyalahi realiti. Realitinya alam ini ada, menyalahi hakikat. Dan sabit lawannya, lawan tiada alam. Tiada alam lawannya apa? Iaitu adanya, ada alam. Dia macam main-main dengan kita. Dia macam main-main dengan kita. Tapi main-main pun jaga. Dia cerdik, dia ada rahsia di balik tu. Dan sabit lawannya. Bila kita kata tidak ada alam ni menyalahi wakil, sabitlah lawannya, lawan tidak ada alam. Mana? Lawan iaitu lawannya lawan tiada ada alam, adanya alam. Maka mestilah ada kudratnya Allah Ta'ala yang boleh mengadakan dia alam dengan kudrat. Bila kita kata alam ini mesti ada, maka mesti ada yang mencipta. Yang mencipta itu mesti ada kudrat. Itu dia Syekh ringkas patutnya. Maka mesti dah ada yang mencipta dan ada kudratnya yang boleh mengadakan dengan dia. Itu. Tapi Syekh potong. Disebut kudrat, nak cakap mudah. Sebab semua faham belakang dah. Kudrat mencipta maknanya Tuhan mencipta. Itu saja. Jangan kita tu tak pandai lagi kat situ. Inilah itu. Inilah dalil atas ada baginya Allah kudrat. Inilah mana? Kerana jikalau tiada baginya pengetahuan. Ada. Kita tengok jikalau. Ini mana? Jikalau lemah Allah.